Hai semua, apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat-sihat bersama dengan keluarga di rumah. Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran online kita dengan unit 9 dalam buku teks awak bermula daripada muka surat 101 bertajuk Hargai Alam Warisan Kita. Okey, dah ready? Kita mula. Baiklah, dalam unit 9 ini anda akan dapat belajar tentang pertama, peranan masyarakat dalam melindungi alam sekitar. Masyarakat itu siapa? Kita lah ya. Dan kita akan melindungi alam sekitar. Yang kedua, langkah-langkah badan kerajaan dalam melindungi alam sekitar. Yang ketiga, sumbangan badan bukan kerajaan untuk melindungi alam sekitar. Yang keempat, kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan alam sekitar. Kelima, mengekspresikan perasaan apabila melibatkan diri dalam aktiviti melindungi alam sekitar. Dan yang keenam, mengamalkan tingkah laku ke arah melindungi alam sekitar. Baiklah, untuk unit 9 ni, isi kandungan awak dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama, kita akan melihat cadangan nilai. Yang kedua, kita akan melihat peranan anda dan masyarakat dalam melindungi alam sekitar. Yang ketiga, kita akan tengok peranan badan kerajaan. Yang keempat, kita akan lihat sumbangan badan bukan kerajaan. Dan yang kelima, kita akan melihat kesan ketidakseimbangan aktiviti manusia ni terhadap alam sekitar. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu cadangan nilai. Seperti biasa dalam setiap bab mesti ada cadangan nilai yang perlu awak ingat. Tapi kita biasanya gunakan cadangan yang lebih kurang sama saja. Kita guna semula. Baiklah, kalau tentang alam sekitar ni, nilai yang terlibat mestilah ada kasih sayang. Kasih sayang terhadap alam sekitar. Yang kedua, kita mesti ada rasa bertanggungjawab. Maksudnya, apa peranan kita terhadap alam sekitar. Yang ketiga, mesti ada rasional. Rasional ni maksudnya berfikir dulu sebelum melakukan apa-apa. Yang keempat, mesti ada kerjasama antara kita dan ahli masyarakat yang lain. Dan yang terakhir sekali, mesti ada kerajinan. Kalau tak rajin, macam mana nak jaga alam sekitar, betul tak? Okey. So, sebelum kita pergi further, kita akan tengok dulu apa maksud bencana alam. Bencana alam tu ialah kesan buruk daripada kejadian ataupun gabungan aktiviti semula jadi seperti letusan gunung berapi, tanah runtuh, ribut, jerebu, kemarau, hakisan tanah dan aktiviti manusia. Jadi bencana alam ni boleh berlaku akibat daripada aktiviti semula jadi. Contohnya seperti letusan gunung berapi. Yang ni manusia tak boleh buat ni gunung berapi ni. Tuhan aja yang boleh buat. Ribut pun sama. Dan ada juga yang gabungan daripada aktiviti semula jadi dan ditambah burukkan dengan aktiviti manusia. Seperti contohnya hakisan tanah dan jerebu. Jerebu ni kalau aktiviti semula jadi ni cuaca panas. Dan manusia pula tambahkan dengan pembakaran terbuka, asap kenderaan, asap daripada kilang. So jadilah jerebu. Kalau macam gunung berapi ni hanya aktiviti semula jadi. So maksudnya bencana alam ni boleh jadi aktiviti semula jadi ataupun gabungan aktiviti semula jadi dan aktiviti manusia. Okey. So ini adalah contoh-contoh bencana alam. Yang ini semula jadilah letusan gunung berapi. Yang ini pun semula jadi ribut. Yang ini pun semula jadi tsunami akibat daripada perubahan plak dalam bumi. Yang ini dibantu oleh aktiviti manusia. Maksudnya manusia turut menyumbang ke arah keburukan lagi aktiviti semula jadi tersebut. Contohnya macam yang ini, tanah runtuh. Tanah runtuh kalau awak tengok di lereng bukit ni, Tuhan dah jadikan di lereng bukit ni ada pokok-pokok. Tapi disebabkan manusia tebang semua pokok, jadilah benda ni. Apa yang berlaku ialah bila hujan berlaku dengan sangat lebat, air akan turun daripada atas bukit ni turun ke bawah. So bila kita ada pokok, kelajuan air yang turun ni akan dikurangkan dengan halangan oleh pokok-pokok tu. So maksudnya pokok-pokok tu serap ataupun absorb kelajuan daripada air yang turun. So air yang turun tu jadi perlahan lah. Tapi bila tak ada pokok-pokok, air yang turun tu bebas, dia akan turun dengan sangat laju. Yang ni jerebu. Cuaca panas oleh aktiviti semula jadi ditambah dengan aktiviti manusia, pembakaran terbuka, asap kenderaan dan sebagainya, jadilah jerebu. Yang ini kemarau. Kemarau maksudnya cuaca yang sangat panas ditambah dengan pencemaran udara oleh manusia. So jadilah kemarau. Ini kita panggil kemarau. Okey. Nombor 2.
Apakah peranan anda dan masyarakat dalam melindungi alam sekitar? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, tidak melakukan pembakaran terbuka. Apa maksud pembakaran terbuka ni? Membakar sampah lah. Ini selalu kita tengok dekat kawasan kampung-kampung, kawasan taman perumahan. Dia sapu-sapu sampah, letak satu tempat, bakar. So sebenarnya itu kita panggil pembakaran terbuka. Kalau ada juga dulu jerebu teruk kat Malaysia, ada satu masa dulu jerebu teruk sangat Malaysia, dia kata dah datang daripada Indonesia. So masa tu Indonesia membuat pembakaran terbuka. Bila dia dah habis tuai padi, dia nak clearkan kawasan ladang ni, dia akan bakar saja. So itu adalah pembakaran terbuka. Kemudian kita mengamalkan 5R. R tu rethink, repair, reuse, reduce dan recycle. Rethink, fikir dulu sebelum buat apa-apa. Sebelum buat apa-apa, kita fikir dulu. Contohnya, nak pergi ke kedai, bawa beg. Kita dah tahu kalau pergi kedai mesti ada nak bawa barang banyak, so kita rethink. Nak pergi kedai, bawa beg yang boleh kita semula. Repair, apa yang boleh dibaiki, kita baiki daripada kita buang. Reuse, guna semula. Contohnya, beg untuk pergi grocery. So, kita boleh guna banyak kali. Botol air boleh guna banyak kali daripada kita guna sekali guna. Reduce, mengurangkan sampah, mengurangkan bahan buangan. Recycle, kita semula. Apa yang boleh guna, kita guna semula. Contohnya, macam baru-baru ni, cikgu, awak tahu tak, bila kita masak, minyak yang kita guna untuk menggoreng ayam ke ikan ke apa tu, kita tak boleh guna banyak-banyak kali. Biasanya kita boleh guna 2 kali saja. So, minyak yang berlebihan, yang dah guna lebih daripada 2 kali tu, kita nak buat apa? Kalau kita buang ke dalam longkang, so dia akan menyebabkan longkang akan jadi tersumbat, berminyak dan sebagainya. So, ada company yang dia akan reuse dan recycle minyak-minyak tersebut. So, kita kumpul minyak-minyak tu, panggil dia orang akan datang rumah, ambil minyak-minyak tersebut, kemudian dia akan bayar kita untuk amount minyak yang kita hantar kepada dia, ikut timbangan berat. So, dia akan gunakan minyak tersebut tu untuk buat biodiesel. Okay, dia akan reuse dan recycle. Yang ketiga, melaporkan kegiatan yang menjejaskan alam sekitar. Nampak orang buang sampah merata-rata, buang bahan kimia ke dalam sungai. Jangan pergi cakap dengan dia. Kau ingat dia nak dengar kita nak cakap ni kan? Jangan buang bahan kimia dalam sungai. Dia tak dengar. So, kita laporkan kegiatan kepada mereka yang terlibat. Okay, next. Tidak membuang sampah ke dalam longkang atau sungai. Ini selalu sangat orang kita buat. Okay, berhenti dekat tepi sungai, campak aja daripada atas motosikal tu, campak aja sampah ke dalam sungai. So, sungai akan jadi tersumbat. Bila banjir berlaku, itu yang sebab bila hujan lebat terjadi banjir. Sebab apa? Longkang-longkang awak tersumbat dengan sampah sarap. So, kalau tak ada sampah dekat dalam longkang, air hujan tu yang turun tu dia akan mengalir daripada sungai, daripada longkang terus ke dalam sungai. Tapi bila longkang tersumbat, sebab itulah terjadinya banjir. Penanaman pokok. Okey, pokok ni penting untuk memberikan kita oksigen. So, bila kita tebang, kita kena ada penanaman semula. Bergotong royong membersihkan alam sekitar. Yang ni kita selalu buat kat sekolah pun selalu buat. Okey, so kita nak tengok bantuan ataupun peranan ataupun sumbangan 2 orang ni. Yang pertama, badan kerajaan. Yang kedua ialah badan bukan kerajaan ataupun NGO, non-governmental organisation. Okey, dia ada banyak sebenarnya, tapi dalam buku teks kita dia akan fokuskan kepada 3. Yang pertama, kita akan tengok Jabatan Perlindungan Hidupan Liar, Perhilitan singkatan dia. Apa kegunaan dia ataupun peranan dia? Melindungi hidupan liar dan habitatnya termasuk taman negara. Taman negara ni dalam Malaysia ada beberapa taman negara. Yang paling besar dekat Sarawak dan juga Pahang. Taman negara ni adalah satu kawasan hutan yang siapa pun tak boleh masuk dan rosakkan. Maksudnya, awak boleh masuk untuk melawat-lawat, buat hiking, buat camping. Tapi nak tebang, nak memburu, tak dibenarkan. Sebab itu kita panggil kawasan perlindungan. Sebab apa? Kat situ kita ada haiwan-haiwan yang kita lindungi dekat situ. Next, kita ada Jabatan Alam Sekitar, singkatannya JAS, mencegah dan mengawal pencemaran alam sekeliling. Awak ingat tak masa kita ada pencemaran air sampai Selangor tak ada air, kerap sangat Selangor tak ada air. So, mereka ni lah orang yang bila berlaku pencemaran, dia akan pergi ke sungai, tengok dia punya tahap pencemaran dan sebagainya. Kemudian kita ada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, PJSM, pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan. Bila berkaitan dengan hutan, dia akan memelihara hutan dan sumber dia. Dalam hutan tu ada macam-macam ya. Ada rotan, ada kayu, ada madu lebah dan sebagainya.
Okay, next kita pergi kepada sumbangan badan bukan kerajaan NGO. NGO sebenarnya ada banyak, tapi kita fokuskan kepada 3 mengikut buku teks kita. Cikgu takut tak nampak ni. Okay. So, kita ada pertama, Persatuan Pencinta Alam, mengetengahkan isu berkaitan alam sekitar di Malaysia. Yang kedua, kita ada Sahabat Alam Malaysia, meningkatkan usaha memelihara dan memelihara semua jenis hutan dan sumber asli. Dan yang ketiga, ini yang selalu kita tengok dan ini popular. Ini bukan dalam Malaysia je, seluruh dunia ada World Wide Federation, cikgu. Menyedarkan orang ramai tentang kepentingan menjaga alam sekitar. So, untuk soalan daripada sini, antara soalan yang boleh dikemukakan ialah dia akan bagi awak simbol. Kemudian dia akan tanya, sama ada dia tanya awak apakah simbol tersebut, ataupun dia akan tanya peranan ataupun sumbangan yang diberikan. Okey, itu antara soalan yang boleh datang daripada sini Okay, next. Kita nak tengok kalau kita ni terlalu tak hati-hati terhadap alam sekitar, pembangunan yang terlalu tidak terancang, tidak teliti, apa kesannya terhadap alam sekitar? Yang pertama, habitat tumbuhan dan haiwan liar akan musnah. Habitat ni maksudnya tempat tinggal. So kalau banyak sangat hutan kita tebang, banyak sangat hutan kita bangunkan, itu yang jadinya. Awak tengok kan kat sekolah kita kan monyet-monyet dah masuk dalam bengkel kan, kawasan sekolah kan. Sebab apa? Kawasan mereka, tempat tinggal mereka. Kita ni yang sebenarnya salah. Monyet tu tak salah. Dia tak boleh berfikir. Tapi kita ni yang ambil tempat tinggal dia orang. Bila kita ambil tempat tinggal dia orang, dan terpaksa masuk ke tempat tinggal kita untuk mencari makanan. Yang kedua, spesies tumbuhan dan hidupan liar akan berkurang. Berkurang ni kita panggil pupus. Yang ketiga, jumlah oksigen akan berkurangan. Sebab apa? Bila banyak sangat pokok ditebang, pokok tu kan berikan kita oksigen. So, oksigen kita akan berkurangan. Bila dah oksigen berkurangan, apa yang naik? Karbon dioksida. So, manusia ni bila dikeluarkan karbon dioksida, meningkatlah sebab tak ada oksigen. Okey, oksigen berkurang. Dan yang kelima, hakisan tanah yang macam cikgu dah cerita awal-awal tadi. Okey. So, ini contoh awak boleh tengok. Ni just sebagai hiburan dia So, awak tahu tak kenapa dinosaur pupus? Sebab ni lah. Minions ni dah pupuskan dinosaur yang terakhir. Ini bergurau je So, kalau kita tak jaga alam sekitar kita, so kita akan mengalami kepupusan haiwan ni semua. Yang ini memang dah tak ada dah lah ni. Kita dah tak nampak dah ni. Okay. Yang ini pun dah hampir-hampir pupus. Dodo ni pun dah hampir pupus. Yang ini memang kita dah tak jumpa dah sekarang. So, yang ini pun tak mustahil benda-benda ni sekarang ada dalam zoo. Tapi tak mustahil anak-anak kita nanti, generasi akan datang nanti, nak kenal zirafah nanti tengok dalam YouTube je. Okay, tak ada dah nak tengok secara live dah tak ada dah. Sebab apa? Semua dah pupus. Okay. So, ini juga yang akan berlaku ni. Tengok ni. Hakisan hutan ni dibangunkan secara keterlaluan. Ni, pembuangan sampah dalam laut menyebabkan, tengok ni, contoh ni. Straw ni tersekat dalam hidung penyu ni. Tak tahu dah, straw ni pun dah reput, tak tahu berapa lama. So, ini pencemaran udara menyebabkan cuaca jadi panas. Kita tidak menolak kemajuan. Sebab benda tu penting. Manusia semakin banyak, kereta semakin banyak, kita perlukan tempat untuk buat peluang pekerjaan, tempat tinggal. So, kemajuan tu boleh. Kita tak kata tak boleh bina rumah, kita tak kata tak boleh bina kilang. Tetapi perlu seimbang. Apa yang kita buang, kita mesti letakkan balik. Contohnya macam pembalakan. Awak tahu tak pembalakan? Maksudnya kita masuk, kita panggil pembalakan. Pembalak tu masuk dalam hutan, tebang pokok. Tebang pokok tu boleh. Tapi bila dah tebang, mesti ada penanaman semula. So, kita panggil benda tu seimbang. Okey, so kita tengok yang ni. Awak tengok dalam buku teks awak, muka surat 107. Anda pernah ke tak pernah terlibat dalam aktiviti penanam pokok, mengurangkan penggunaan plastik bag? So, bila kita pernah buat benda ni, okay, kita pernah buat benda tu, pernah bawa beg plastik sendiri apa semua, apa perasaan kita? Takut ke, marah ke, sedih ke, gembira ke? So, kalau macam cikgu gembira lah sebab cikgu membantu memelihara alam sekitar. Ataupun bangga kalau terlibat dengan gotong royong, rasa bangga sebab kita terlibat untuk membersihkan alam sekitar. So, itu saja untuk kali ini. Ingat our planet, our future. Save Earth to get save your life back. So, kita bukan untuk kita je, untuk orang lain juga. Itu saja.